حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين إلى صاحب الكتاب والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله. اللهم اجعلنا نفس المطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. أما بعد. أصحاب الفضيلة والإمام ومسجد أهل jatan kuasa, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah taala dapat kita bertemu dan berhimpun bagi meneruskan bacaan kitab Bidayatul Hidayah yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abdul Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu ardah. Pada muka surat 15 membicarakan berkenaan dengan adab-adab masuk ke dalam tandas. Satu panggil bilik ayam, tempat kita mandi. Satu lagi jamban. Tu mudah. Hak mana satu ni? Jamban, tempat kita nak buang dan buang air. Andainya dalam bilik mandi kita tu disertakan sekali dengan jamban, maka dia kena aplikasikan adab-adab, etika-etika yang kita nak baca pada malam ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, apabila engkau mahu masuk ke dalam tandas yang ada mangkuk jamban tempat kita nak buang air tu, untuk menunaikan hajatmu kecil ataupun besar, maka dahulukanlah kakimu yang kiri masuk tandas kaki kiri, dan ketika engkau keluar daripadanya tandas, maka dahulukanlah kakimu yang kanan masuk kiri keluar kanan, bukan masuk kiri keluar kiri ataupun masuk kanan keluar kanan. Jadi masuk kiri keluar ke kanan, masuk tempat. Okey, dia cerita sini. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya. Jangan kita bawa sekali masuk dalam tandas tadi tu ada tulisan, ada kalimat nama Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Kadang buat baju macam-macam kan. Jadi bila kita buat baju kita dia ada tulis kalimah-kalimah lagu tu Allah Muhammad kan. Yang jadi persoalan macam tu polis tu kan. Kan Allah Muhammad. Gimana dia nak masuk bilik ayam kan? Jadi persoalan juga benda tu. Pasal ucapan dia tu, kalimah tu. Nama yang baik, nama Allah dan Rasul. Macam mana? Ataupun ada orang buat t-shirt kan, macam-macam dia tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu menjadi masalah tu. T-shirt nak pakai tu tak ada masalah, tapi nak jaga tu kehormatan tulisan ataupun ayat yang ada pada baju tadi tu. Jadi kita kena beringat lah kalau nak pakai baju t-shirt ada tulis ni. Pakai baju rok ke apa semua tak ada masalah. Masuk pergi ke mana pun. Cuma kelas semayang saja orang baca ke belakang makruh. Kan? Pakai baju apa dia I'm not dead ke apa ke. Tok Bilal duk baca ke belakang. Baju dia ada kerja. Jadi masalah pula. Kerana dia telah mengalihkan perhatian orang di waktu orang solat kerana baju dia. Kita tak mau lagu tu. Baik. Jadi cerita dia di sini, jangan ada tulisan-tulisan yang mulia, potongan ayat Quran ke hadis Nabi SAW bila nak masuk tandas. Nabi SAW kan dia pakai cincin, ada khatmu, ada khatam kan, ada cop. Macam mana Nabi SAW buat bila nak masuk belayang? Nabi kalih. Jadi Nabi genggam. Jadi apa dia Muhammad Rasulullah tu duduk bahagian dalam. Baik. Dalam ni dia tak bahas. Baik no. Jadi kita masuk tempat yang najis, tempat yang kotor,
adab etika dia kaki kiri. Bila keluar daripada tempat yang kotor tadi tu, mestilah keluar dengan kaki kanan. Bila nak tempat kotor ni, tempat najis, ada tempat tu ada apa dia, sama ada tempat tu digunakan untuk buang air kecil ataupun buang air besar. Tapi kalau bilik mandi, dia memang mandi saja dalam tu, tak ada masalah. No? Tu beza dia. Pasal itu apa dia, petua tu, bukan petua, dia panggil adab. Bilik mandi tak boleh pergi buang air kan. Berkata jadi benak lah apa semua, bukan pasal masalah benak, pasal dah tempat tu kegunaan untuk mandi. Jadi kita khususkan untuk mandi. Nak buang air pergi masuk tandas. Jadi kita mengkhususkanlah tempat mandi je. Nak buang air saja. Kalau tengok orang tua-tua dulu tu, dia buat jamban asin daripada rumah. Tak mau langsung sebumbung dengan jamban, buat asin. Kena tengah-tengah malam nak buang air, tuan-tuan, sakit perut kan, salah makan ke apa ke, tu dia jenah berteman. Tapi ada kebaikan dia. Yang pertama, bila buat jamban luar, kentut ke apa ke, tak berun bagi dalam rumah. Apa dia ke benda-benda tak elok di dalam jamban kita buang ni, orang lain tak tahu. Benda tu semua berlaku di luar. Lepas tu kalau najis apa ke, kita nak keluar tu pun basuh kaki, nak masuk rumah pun basuh kaki. Jadi kita tak membawa najis di dalam tandas. Kemudian seperti kita sedia maklum kan, jamban ni tempat kotor, tempat singgah setan, tempat duduknya para jin. Jadi kita tak mahu langsung jin tu dia ada sekali menumpang ataupun duduk lintah nak masuk tandas kok rumah kita kan. Tu orang tua-tua lu depa jaga ambil tarak tu. Baik. Bila ni pasal rumah pun, tanah pun kan, nak bang punya terhad. Jadi nak buat jamban macam dulu payahlah. Baik. Jadi macam kita masuk tempat kotor lagi, bukan tempat kotor, tempat orang lara pun boleh juga kaki kiri. Masuk shopping kompleks kan. Tempat orang lupa ke Tuhan ni, kaki kiri. Keluar pada shopping kompleks, kaki kanan. Jangan silap pula maklum pergi masuk pada pasar Kemboja kaki kanan, keluar kaki kiri, jangan. Tempat orang lupa ke Tuhan ni pun boleh juga. Kita kita langkahkan kaki kita tu dengan kaki kiri. Kan tempat najis saja, tempat orang lupa ke Tuhan, tempat orang lalai, tempat orang lara. Baik. Dan janganlah pula engkau masuk ke dalam tandas itu dengan keadaan tidak menutup kepala. Jangan masuk dalam keadaan tak ada pakai apa atas kepala kita, tak tutup, tak kelumbung, atau tidak berkasut, tak berkasut. Tak tutup kepala ni pasal apa? Kalau ada najis dalam tu, jin setan tu dia ambil lumuk atas kepala kita. Kalau tak pakai kasut, bimbang kita pijak najis. Yang tu saja. Jadi kalau orang yang nak jaga hafazan, nak jaga ingatan bagi kuat, kalau kita buang air, tutuplah kepala. Ajaklah, tutup pilah dengan cebok pun tak apa, tutup dengan kain pun tak apa, asal kepala kita tutup. Kalau kita kencing, tak tutup kepala, air kencing tu dia ambil lumuk atas kepala, kata tu guru. Kalau kita buang air besar kita tu dia ambil lumuk atas kepala. Tapi tak nampak lah tuan-tuan. Kalau nampak perasan, tak tahu jadi lagu mana kan. Pasal tak nampak. Tapi dia memberi kesan ataupun mempengaruhi ingatan kita. Jadi kalau kita nak jaga ingatan kita, hafalan kita, masuk tutup kepala, kemudian kaki berselipar. Dan baca olehmu ketika hendak masuk. Nak baca doa ni waktu nak masuk, bukan duduk dalam jamban baru baca nah. Satu lagi benda kita kena cermat. Ni kadang-kadang orang pergi tampai doa tu di dalam jamban, tampai sebelum orang masuk jamban. Tampai di atas pintu tu, jangan kat pintu, pasal pintu ni orang tolak. Tulisan tu masuk dalam jamban pula. Ataupun nak masuk jalan nak menghala ke tandas, lebih baik tulislah doa ke, supaya ingat, abang peringat. Baca sebelum masuk tandas. Kalau dah termasuk dah, kemudian niatlah hatilah, auzubillah, gitulah. Baik. Dan bacalah olehmu ketika hendak masuk ke dalam tandas itu akan doa bismillahi a'udzubillahi minar rijsin najisi al-khabithi al-mukhbithi syaitanir rajim. Artinya
Dengan nama Allah Ta'ala, aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kekotoran najis yang keji, yang jahat, lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan, iaitu syaitan yang terkutuk. Nama sifat najis ni kotor. Bila kotor ni, dia nak mendorong kita untuk buat benda-benda yang buruk, benda hati elok, benda yang tak senonoh. Jadi minta lindung Allah Ta'ala daripada najis-najis tadi tu, menjadi bekas, menjadi kesan, mempengaruhi kita untuk buat benda jahat. Ni kita minta lindung Allah Ta'ala. Pasal tu kena tutup kepala, kena sarung kaki. Setakat baca doa ni tak tutup kepala tak boleh juga. Dia ambil, dia lempak atas kepala sofa tu juga. Kena tutup juga. Kena tutup juga. Dan satu lagi adab mau masuk bilik ayam, kalau boleh kita kena khususkan pakaian kita tu. Boleh kalau kita nak pakai pakaian sembahyang, contoh kalau kita main masjid nak terbuang ayak kan, kita masuk dengan baju kita lah kan, baju sembahyang kan. Nak buat macam mana? Hak ni je kita ada, takkan nak lunes semua. Jadi hukum dia di sini makruh saja. Makruh. Lebih baik kalau kita boleh buat. Pasal tu kalau tengok orang tua-tua dulu, depa nak buang ayak apa semua bersiap di rumah dah. Kan? Masjid ni standby saja. Jangan kita duk ajak kita main mentang-mentang masjid ni dia buah mozaik atas bawah sampai ke silin kan. Dia nak buang ayak semua, dia berikan masjid je lah. Ayak pun kuat kan. Wangi pun wangi kan. 5 bintang kan. Telur ipil 5 bintang apa? Kan? Tu dia. 5 bintang main. Boleh pilih pula nak duduk kau nak canggung kan. Punya special. Jadi nak cerita di sini, kalau boleh kita khususkan pakaian yang khas untuk kita masuk bilik ayam. Baik. Jadi dalam tu ada jin tina, ada jin jantan. Minta berlindung daripada tu. Tak boleh hafal doa ni, baca auzubillahi minasyaitonirrajim pun sudah memadai. Dan ketika hendak engkau keluar daripada tandas itu, hendaklah engkau baca ghufranak alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'zini wa baqa alayya ma yanfa'uni. Doa dia panjang-panjang ni tapi tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita beringat nak keluar dan kita beringat masa nak masuk. Maksud dia, ya Allah berikanlah keampunan kepadaku. Keluar bilik ayak pun minta ampun. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menghilangkan daripadaku barang yang menyakitiku. Kita buang ayak kecil, kita buang ayak besar tu, semua tu najis ataupun kotoran yang ada dalam perut kan. Segala serat-serat tak ada khasiat dah tu, perut kita ada proses, dia nak buang. Ayak kencing pun dia dah saring dah kan. Kalau gula dia dah masuk dah dalam badan, dia nak buang ni semua benda-benda kumahan yang tak terpakai oleh badan. Jadi kalau tak boleh buang, sakitlah badan kita, racun lah badan kita. Jadi kita syukur kepada Allah Ta'ala kerana mengeluarkan ataupun menghilangkan daripada tubuh kita benda yang menyakiti kita, dan mengekalkan di dalam badanku barang yang memberi manfaat akan daku. Itulah segala zat, khasiat, vitamin, kalsium apa semua tu. Masya Allah. Kalau tak boleh ke mana? Alhamdulillah, tak apa kan. Alhamdulillah. Dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja sebelum engkau qada hajat. Sebelum masuk bilik ayak tuan-tuan, cek dulu paip tu ada ayak tak ada ayak. Jangan pergi cergah masuk terus balon dulu, lepas tu baru pula kepala paip. Tengok-tengok ayak tak ada, paip pecah depan tu. Nampak ke mana? Tinggal situ untuk siap pening kepala tengok. Cerak-cerak dia tak mau pergi. Kerah dah kering. Kan susah orang. Jadi sebelum kita buang ayak, kalau tengok adab dia, cek dulu ada ayak tak ada ayak. Tak ada ayak, ni Syekh kata siapkan segala keperluan untuk kita bersuci, beristinja. Jadi masuk bilik ayak, jangan kita cari bersihkan kotor ke apa ke. Tengok ayak ada tak ada ayak. Satu pun pastikan juga pintu bilik ayak tu ada kunci bagi elok kan. Saat ni payahlah. Pasal benda ni kita nak buang ayak, kalau tak ada kunci, takkan nak buang ayak sambil duk pegang lagu tu. Betul ya? Kena kawan tu tersebut tersembung kena kain pelikat tu. Jadi masalah juga. Ni semua cerita ni kan, dalam agama ada dia punya panduan. Tengok pintu bagi elok, kunci bagi elok, ayak bagi elok, supaya kita selesa ketika membuang najis. Dan jangan engkau beristinja dengan air di tempat qada hajat itu. Ini kalau di tempat yang tak pakai mangkuk tandah, dia kata. Dan jangan engkau beristinja dengan air di tempat qada hajat.
Jadi ayak, tempat kita buang ayak tu berhampiran dengan tempat kita, ataupun macam inilah. Timba tu sama parah dengan lantai kita buang ayak tu. Takut merecik masuk. Sebab tu paling selamat kita kena pakai paip, lagi senang. Kan? Buka kepala paip tu terus, tak ada campur dengan ayak apa dah. Jadi kalau kita nak pakai timba tu, jadi kita pastikan timba tu berada dalam keadaan ataupun kondisi, posisi yang tinggi daripada tempat apa dia najis tadi tu, lantai najis tadi tu, takut merecik. Dan hendaklah engkau beristibrak. Istibrak ni maksud dia melawaskan. Kena betul-betul bagi clean, bersih. Tak ada dah ada dalam saluran kencing kita tu ada yang kencing lagi ataupun najis. Daripada kencing dengan cara engkau berdehem-dehem. Dehem pun 3 kali, jangan duk ajak bagi lebih. Ajak bagi 3 kali. Dan melalukan jari di bawah kemaluanmu 3 kali. Kalau kita dipanggil mudahnya start daripada lubang cincin tu. Kan, sebelum daripada batu ladung tu, di antara lubang punggung tu, situ kena tekan. Kat situ kadang-kadang dia ada lagi tu. Saluran kita tu daripada situ. Pasal tu setengah orang ni kalau dia nak buang ayak ni, dia suka pakai kain pelikat ataupun nilon ni semua. Pasal dia nak cuci bagi tak ada ragu-ragu lagi. Kan, dia senang dia nak lurut tu. Dia nak beristibrak tu bagi selesa. Jadi daripada saluran tu kalau nak ikutkan daripada situ, untuk guru saya bang, kalau hak jenis kencing tak lawas tu kadang-kadang ni dia tarik tu tak habis kan. Maksudnya kena tarik daripada awal tu, daripada lepas daripada lubang punggung tu, daripada situ dia kena basuh dah sampai ke depan. Kalau orang lelaki, orang perempuan pun sama juga. Sebab tu kalau ilmu fiqh ni, kalau bab taharah ni, kalau kita cerita seperti perinci orang kata luk-lak kan, tapi kalau tak cerita orang tak boleh, tak faham kan. Dulu ingat di kampung saya Ustaz Syahul Hamid dia baca, semua tahu Ustaz luk-lak mai dah malam ni. Tapi kalau dia tak cerita aku tak jelas tu yang minta ampun maaf, tak jelas. Jadi kadang-kadang saya tersebut tu sebut dah tu lubang punggung tu, daripada situ kena. Masalah benda ni dia berkait dengan hukum, tak jaga berdosa. Semayang pun tak sah. Kita duk sangka semayang selama ni lah, cuma cara kencing tak betul, tak terpakai semayang kita, na'udzubillah. Jadi hendaklah melawaskan daripada air kencing dengan cara kau berdehem-dehem. Ajak bagi 3 kali. Lepas tu kita lurut 3 kali. Jangan buat lebih-lebih, macam ni teruk. Susah tak ni kalau pergi rumah orang kelarang orang kata apa dia buat dalam ayak orang kan, contoh. Kan, jadi susah. Jadi benda ni kita kena ajak, kena biasakan. 3 kali sebaik-baiknya. Kemudian kita lurut pun 3 kali. Kalau orang perempuan tekan perut, tekan dia punya apa bahagian ari-ari tu kan, pegang bahagian atas, tekan dan lurut pergi sampai bawah, lurut pergi sampai bawah dulu. Kalau kita dah buat lagu tu berasa nak kencing, masa tu kita boleh pegang lah, setan main kita. Pasal kita ada ikhtiar lah. Hak ni semua cara tak mau bagi was-was. Contoh kalau was-was teruk bersuci ni, tak ni duduk tengah dia berlari pergi bilik ayak. Teruk nak. Kalau maghrib ni dekat isyak baru selesai apa. Jangan mukmin. Kalau tak betul-betul ikut step dah ni semua cara ni, tak mau bagi kita terjebak dengan was-was tu. Setan bisik kita tak sah, tak mau lagu tu. Jadi orang lelaki dia lurut, orang perempuan dia tekan atas, tekan sambil kita pakai gitu. Dan jika engkau mahu beristinja sedangkan engkau berada di tengah padang, tempat yang lapang, maka hendaklah engkau mencari tempat yang jauh daripada pandangan banyak orang. Kalau duduk di tempat lapang, macam kita ni di Malaysia ni jarang lah kot jumpa tempat lapang ni kan. Macam di negara Arab duduk di tengah padang pasir. Kalau boleh carilah di balik-balik batu, balik-balik pokok, lagu tu lah maksud dia. Janganlah tempat yang terbuka sampai orang boleh nampak kita duduk buat apa kan. Kalau tepi highway carilah longkang-longkang tu, jangan balas tepi highway tu. Kan. Tapi kalau main yang tak dan ni tak payahlah. Tapi kalau kita dan, kalau boleh cari tempat yang orang tak nampak, kata kita tengah qada hajat. Adab ni Islam jaga maruah kita. Ni adab ni nak jaga maruah. Islam ajak ni nak jaga maruah. Tapi ada lagu cerita kan, pi raya naik van ramai ni, pok menakan bakat naik pi kena laksa minum ayak gas, kena teriak kan. Lepas tu nak pergi rumah pok menakan lain pula. Masa duduk atas van tu dia duduk proses pakat sakit perut. Berhenti tengah highway, tak ada dah rendah.
hak ragbah bukit, hak cari pokok, hak cari longgang kan ramai satu van. Masing-masing berkat jagalah. Kan tu adab. Tapi tak tahan hak ragah bukit tu lah. Mujur tak balas tepi lereng bukit tu kan. Mencari tempat yang sesuai nak qada hajat. Pasal jaga maruah. Ayak pakat bawa putih mineral lah. Kan standby dah. Kan tak boleh tapi depa mau geng keluar 40 hari batu pun jadi. Janji jangan bagi najis tu kena baju depa ya. Tu yang bukan lari firak tu. Baik. Jadi tempat yang lapang janganlah kita buat kita qada hajat di tempat yang terbuka adab. Carilah tempat jauh daripada pandangan banyak orang supaya tidak tercium baunya najis tu dan tidak didengar bunyinya. Tu sampai lagu tu. Benda keji kita buang najis ni. Dan hendaklah engkau menghadap kepada sesuatu yang kau jadikan dinding di hadapanmu. Kalau boleh kena jadi dinding. Ada benda yang terkatup di depan kita. Dan janganlah engkau membuka auratmu sebelum engkau sampai di tempat duduk. Dan jangan engkau menghadap ke arah kiblat. Bawa ni pantang larang ni. Jangan kita pergi londeh tak sampai lagi londeh dah. Jangan. Kalau dah ready dah tempat tu orang tak ada, baru kita bawa turun pelan-pelan. Ni semua ni dia nak ajak kita supaya bertabiat yang baik nak buang qada hajat ni. Ni tak ada sampai dia selok lah habis. Kan contoh dia londeh habis ke contoh tak boleh. Dan jangan kalau kita tahulah kiblat belah ni jangan. Contohlah kalau kita buat bila yang umur kita tak tahu masa tu kiblat belah tu dah menghadap kiblat. Pastikan masa kita qada hajat pintu tu ditutup. Pintu jamban tu jangan biar terbuka. Tutup pintu jamban tu. Boleh. Dia boleh kan. Syarat dia walaupun termenghadap kiblat mesti depan dia tu ada penghadang. Bukan niat kita nak menghina. Yang jadi masalah ni tempat yang terbuka sebab tu menghadap kiblat. Tak boleh. Itu tak boleh. Macam dalam itulah macam bilik air bilik mandi campur dengan tandas sekalian. Payah kan tandas tunduk. Yang tu kalau dah menghadap kiblat tuan-tuan kena adjust sikit lah. Tapi kalau bilik air canggung ada pintu depan walaupun menghadap kiblat masih lagi kita boleh duduk dalam keadaan yang tu tapi syarat dia tutup pintu. Ataupun kita tu menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat pun boleh juga. Syarat dia mesti ada dinding. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok hak jenis orang yang berbadan pasiak kan, banyak kawasan mereka ni orang kata apa, bentuk muka bumi kawasan mereka duduk tu mendiami tu macam jenis padan-padan pasiak kan, macam di Pakistan, di India kan. Tengok pakaian mereka macam mana tuan-tuan. Semua pakaian tu jenis senang nak buang ayak semua tu kan. Depan belakang kan kurta tu kan. Lepas tu seluar ni pun seluar Punjabi tu. Dia kalau dia buka tuan-tuan boleh lilit badan tu. Besar. Yang dia punya cawak dia sampai ke lutut tu. Kalau tengok orang Pakistan pakai. Tu semua tu pakaian depa tu memudah. Salah satu faktor lah kan, memudahkan depa buang ayak qada hajat juga. Depa tengok lain clear, depa duduk tu. Depan pun tak nampak, belakang pun tak nampak. Pasal terbuka lagu tu. Lepas tu seluar pula tu kalau dia tarik tu, oi belis. Memang macam kain pelikat lah. Seluar ni saya bisa pakai. Macam tak pakai apa rasa. Pasal cawak dia tu labuh. Memang selesa sangat. Kalau orang nak menjahit Quran kan kita banyak duduk. Kita banyak bergerak kan. Bila pakai seluar tu memang selesa. Rupanya bukan saja selesa kita nak duduk majlis. Selesa juga nak qada hajat. Kita nak kangkang luah mana pun tak ada masalah. Pasal cawak dia tu luah, besar. Jadi kalau pakai pakaian lagu tu senang tu buang hajat. Kita pun satu lagi pengalaman saya kalau di Mesir, jubah dia besar. Dia duduk canggung begitu kita tak tahu dia tunggu orang ke dia buat apa. Dia bangkit-bangkit tengok-tengok ramu. Kan? Tu pun. Lepas tu satu lagi faktor dia punya iklim dia. Cuaca dia apa? Kita sini panas lembap tuan-tuan. Tak basuh berak bau menyusuk. Depa sana panas tapi kering. Kan? Pasal tu pada cara depa bersenjak dengan batu tu sesuai. Kalau kita misalnya baju tak selesa pasal kita lembap, cuaca kita tu lembap. Kan kita kan khatulistiwa. Itulah perbezaan lah sedikit Allah Taala buat kan. Kelainan pakaian setengah tempat tu kan. Bersesuaian dengan cara hidup depa. Kalau di India tu depa cerita dulu kan.
Kalau pagi-pagi tu dia jadi macam pagi-pagi tu memang waktu depa buang air. Jadi depa tunjuk punggung depa agak naik kereta api, rel kereta api naik ni lah, naik macam kita ni naik KTM ni lah kan. KTM kat Krian kan. Pagi-pagi ni penuh menerum neram, belah ni lelaki, belah ni perempuan. Muka tak tahu siapa, pasal semua kat dalam pungkong kat kereta api. Menerum kat berak pagi-pagi. Jadi tengah hari jangan pergi main kat situ. Kan depa duk bang. Ni orang kata apa, suasana keadaan depa di sana uruf. Tapi saya dan juga zaman buang air tinggi atas pokok ni saya dan. Zaman nak berak cari cangkui tu saya dan ni zaman tu. Seronok tu. Cari pot clear punya, korek-korek canggung relax. Lepas tu kambui. Cari perdu-perdu hak terbalik orang kan. Lagi syok duk atas tu. Cuma hak jadi masalah tu orang hak berjalan bawah tu lah. Kan? Jadi takut jadi benda kotong pula kat orang. Baik. Tapi benda tu ada adab dia bicarakan di sini. Ada tempat-tempat yang sesuai untuk kita buang air. Baik. Jadi jangan menghadap, kalau tempat yang lapang pasti ada dinding depan kita. Kemudian jangan terus kita turut londeh ataupun kita dedahkan aurat kita, melainkan di tempat kita nak buang tadi tu. Kemudian jangan menghadap ke arah kiblat ataupun melakangkan matahari dan bulan. Matahari dan bulan ni arah kiblat jugalah. Janganlah engkau memperlanggangi yang demikian sama juga. Dan janganlah engkau qada hajat di dalam air yang tenang, air tak bergerak. Bermaksud itu kencing. Jangan. Bimbang tak ni tempat yang bergerak tu orang lain guna ke kan, jadi penyakit. Jadi kencing tikus apa semua tu. Di antara tu lah ayat yang bertakung. Kan, kemudian benda kotor masuk dalam tu. Tu jadi masalah. Baik. Jadi dalam Islam dah ada dah. Ayat tak bergerak, jangan duk pergi kencing. Kalau kita kencing layak pun dia pergi rosak juga kita punya kemaluan kita. Kan? Pasal apa? Bila kita dah kencing habis dah. Ayat tu pula masuk balik dalam kita punya kemaluan. Jadi sakit. Lepas tu jangan duk beramai lah kencing dalam ayat. Tapi insya-Allah saya rasa tuan-tuan tak bawa ajar lagu tu. Biasanya budak-budak kecil dia pun tak tahu kan, pergi mandi kolam ke apa ke, tengok kuning. Pesan saya ada jangan biasakan kencing dalam air, takut rosak, sakit dengan kemaluan. Baik. Kemudian jangan kencing yang tenang atau di bawah pohon yang berbuah. Nampak? Pokok yang ada buah jangan pergi berak lah. Jangan duk pergi qada hajat. Bukan apa, satu takut buah tu jatuh atas najis kita. Kemudian orang nak pergi buat urusan buah-buah pokok tu, orang nak pergi buah, nak pergi kait ke apa, pijak tai kita. Nampak? Islam larang benda tu jadi hukum dia haram, dosa. Kita buat mudarat kat orang. Kan cerita zaman Nabi SAW tu kan ada seorang Yahudi ni memang perangai dia ni suka berak dekat peradu pokok kurma orang. Kan? Jadi satu hari dia lalu dekat masjid Nabi duk ajar cara nak qada hajat. Dia pemain Nabi dalam kurung kurma. Dia kata aku nak try tengok Nabi ajak cara berak lagu tu kan. Ada cara saat ni kita akan sebut macam mana cara buang air. Jadi dipibuk lagu tu. Rupanya tuan kebun tu lama dah duk taram tai siapa kat peradu kurma aku kan. Dia jerak dah. Pokok mana tak ada tai dia lagi mesti dia pergi berak kat situ kan. Dia bubuh dah apa dia tali apa nak gantung leher kawan tu, nampak kawan tu duk berak dia buat turun. Tapi dia hari tu dia buang air tu special sikit pasal dia duk ajuk Nabi kan. Aku nak try berak macam Muhammad duk ajak dia duk tu. Kerana dia berak tu menyelamatkan dia daripada dijerat oleh tuan kebun tadi tu. Asal ni dia ejek Nabi SAW cara buang air kerana dia tiru sunnah Nabi buang air tu, dia masuk Islam. Tapi nak bang kata perangai suka berak di peradu pokok kurma ni. Dalam Islam larang punya. Jangan. Dan jangan pula di dalam lubang. Pergi duk kencing dekat busut. Tengok geram mana-mana tembok mana-mana tu. Jangan. Dalam lubang jangan. Pasal apa? Pasal dia dalam lubang ni dibimbangi satu, kemungkinan ada sarang binatang, ataupun yang kedua tempat ataupun rumah jin. Ada sahabat Nabi nama Sa'ad bin Ubadah. Dia terkencing dekat tempat yang berbatu-batu ni lah, tempat yang ada batu yang berlubang-lubang ni. Tanpa dia pun tak tahu. Sa'ad bin Ubadah ni, sahabat Nabi SAW ni. Dia duduk di kota Madinah ni. Sahabat yang hebat jugalah, pemimpin bagi kaum Khazraj di Madinah tu. Kan Aus dan Khazraj ni kan dua kelompok kabilah yang besar di Madinah ni. Dia pemimpin Khazraj, Sa'ad bin Ubadah. Dia mati kerana ditombak oleh jin. Pasal apa? Dia pergi kencing di rumah jin.
Jadi kita pun kena ada adab. Tempat berlubang, pokok-pokok, ayat yang tenang. Kalau satu lagi kan, kalau kita nak kencing malam, kalau boleh jangan di dalam ayat dalam kitab sebut. Macam kita pergi nak terjun malam, kita nak pergi kencing, jangan. Pasal waktu malam tu dia dah tukar shift lah. Malam kita rehat, tapi malam siang kita malam di alam jin. Malam kita siang di alam jin. Ingat tu. Ada dia punya shift Allah Taala buat tu. Ni malam ni kita rehat, depa duduk tengah sakan ni. Pasal kehidupan ni pada siang. Saat ni kita besok besok siang depa malam. Pasal tu orang duk kena apa? Kena sorok dengan jin pun kan. Depa duk jumpa malam kan. Lagu tu lah lebih kurang. Ataupun orang termasuk dalam alam bunian ke apa ke kan. Lagu tu lah dia hilang malam. Pasal apa hilang malam? Siang dia alam ni apa? Dia bawa masuk pergi rumah dia di alam ni. Hilang dekat belakang Masjid Zahir tu ada seorang sahabat. Dia tengok pakcik tu terus dia perasan belakang Masjid Zahir ni ada kampung punya, dia kata. Bukan kampung orang kita. Kampung alam bunian. Baik. Tapi nak cerita kata larangan kencing di ayat yang berjalan, ayat bergerak di waktu malam. Pasal bimbang kita pergi kencing. Dia duduk mandi siang. Duk basukin pergi kencing dah kepala dia, tak pasal-pasal. Tapi sahabat Nabi tu bunian ni pun kelompok ni juga benda gaib. Benda yang gaib. Pecahan daripada jin jugalah, benda yang tak boleh tengok dengan mata kasar. Dan dia pun berbangsa-bangsa jugalah kan. Pecahan pada ni lah benda. Tak tahulah. Saya pun tak tahu, saya tak arif ni, tapi cuma kita beringat lagu tu lah. Malam ni lah ni kan orang pergi kayuh gerek malam-malam, pergi jogging malam-malam. Kita bimbang kat tu lah. Takut kita buat benda-benda tak sepatutnya kena mereka. Pasal waktu tu shift mereka. Kita waktu tu Allah Ta'ala kata وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Malam ni Tuhan suruh kita rehat. Siang tu baru kita bina kehidupan. Jadi kalau malam kita duk buat senaman, orang duk main gym semua, sebenarnya tak sesuai untuk badan kita. Sebenarnya dia melemahkan lagi tubuh badan kita. Tu kena ingat, pasal benda ni ada dalil dalam Quran. Malam untuk kita rehat, tenangkan badan. Siang kita nak guna kenderaan, malam kita tenangkan badan, tambah dengan ibadat, tenangkan badan dengan pengajian, tenangkan badan dengan zikir munajat. Tu tenangkan hati. Siang baru kita buat kenderaan kita. Tu tuan-tuan, orang ni teluk ipin janganlah duk buat jogging tengah malam, tepi gayuh gerek tengah malam, jangan. Kadang-kadang orang tak tahu. Itu saya sebut dia punya dalil dia dalam surah An-Naba. Wa ja'alna al-laila libasa. Malam memang untuk kita rehat. Jangan kita, memang Allah Ta'ala tetapkan wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan siang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita cari kehidupan. Ada satu orang hamba Allah ni, dia semangat dapat tanah apa dia bagi, dapat tanah sewa lah, pejabat tanah bagi kan. Seronok ni duk bakar produk pokok kan. Depa baru cuci tanah, ada produk pokok besar sangat. Duk sangka ni malam ni kita bakar, siang besok kita boleh buat batas lah. Siang tu dia lungut-lungut, malam tu dia pergi bakar, dia tengok tungkoi apa, dia pergi bakar. Clear, dia kata besok boleh. Besok main tengok unggun hak dia bakar malam tu tak ada pun. Lungut produk-produk hak dia bakar pun semua duk elok demam 2 bulan. Tu dia. Pasal shift malam tu, kehidupan tu makhluk lain pula. Kita malam rehat. Tu. Semua tu ada pasal. Sama juga kita nak buang air tu. Jadi pilihlah cari tempat yang sesuai untuk kita buang air. Lebih baik kita khususkan tempat yang kita buang air. Mungkin kita tak tahu. Pasal itu Tok Guru marah dia berak dalam longkang malam-malam. Tak boleh. Hak tu lain syok kan. Tak payah flash apa semua kan. Corok-corok tu jurui pakai angin basah dulu, duk mengaji dulu lah kan. Ramai seronok duk berak. Siang besok penuh Allah macam-macam dalam longkang. Maka duk buang air lagu tu pula dah. Jadi rupa-rupanya dalam agama ada larang. Baik, takut kita memberi mudarat kepada bangsa jin yang kita tak nampak. Dia pergi ke mana lah tu. Tempat berlubang, air tak bergerak tu. Dengan dan jauhilah daripada kencing di atas tanah yang kerah, atas batu, takut merecik. Pergi kencing atas jalan tar, merecik habis lah. Tapi kalau atas pasir
Macam pasal pantai kan, kita kencing pun tak apa pasal dia jerak. Pasal tu selamat kita korek lah. Kita korek lagi senang. Pasal benda tu dia kita kambuh pun senang. Kita korek lagi bagus. Hak ni kalau kita nak ni lah kan, contoh macam kita musafir lah kan, contoh lah kita cari tempat yang berlekuk elok sikit, dan kita pun tengok tempat tu kan sarang apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, tengok ada apa tu, kita buang air di situ. Dan tempat yang bertiup angin, duduk di atas bukit tu, angin kencang tu main piu piu piu. Jangan takut juga, takut kena tempiah najis tadi tu. Kerana dia khatiri bahawa engkau terkena percikan, seperti sabda Nabi SAW, inna ammata azabil qabri minhu. Ni dalil dia ni, nak jaga takut merecik ayak kat baju apa semua ni, cara buang ayak apa semua tu. Dalil dia di sini, sesungguhnya kebanyakan siksa kubur, ramai orang kena azab dalam kubur, adalah berasal puncanya daripada tidak berhati-hati di dalam bersuci. Dia kena siksa kubur, bukan siksa api neraka. Dalam kubur tu dia kena balun lah. Ramai orang kena sebab tak berhati-hati ataupun tak cermat ketika mana dia buang najis ataupun dia bersuci. Dua benda ni. Tempat kita buang najis tu merecik ke, ataupun kita cuci tak berdehem. Pasal dua punca ni kena azab kubur. Lah kalau merecik kat baju, bawa najis mata, bawa pergi tempat tidur kawan orang, bawa pergi rumah orang kan. Lepas tu najis kalau duduk di badan tu gimana pula kan. Pasal tu orang Islam ni disunat tu tak mau bagi dia najis langsung. Kalau tidak ada lagi saki baki dalam kulub kita tu kan. Buang. Dalam Islam tu nak bersih. Dan hendaklah kau duduk ketika qada hajat itu dengan memberatkan sebelah kiri, kaki kiri yang kiri. Tu yang kata tadi Nabi ajak cara bayang. Macam mana? Kaki kita belah kiri tu pijak pergi rapat. Pijak macam biasa lah. Kemudian kaki kita yang belah kanan tu jengkek. Jadi sebelah pijak pergi rapat, belah kiri, kaki kiri rapat, kaki kanan jengkek sikit. Jadi kita akan jadi sengit sikit kedudukan dia. Jadi dalam kisah sahabat Nabi tu yang pegang kepala gitu kan. Tu nak pergi lawas lagi. Tapi kalau kita boleh duduk lagu tu pun dah baik dah. Benda ni pun ada doktor buat kajian, doktor di Jepun, cara yang paling terbaik untuk kita buang air. Dia orang kata apa, memberi keselesaan kepada usus kita. Bila kita sengit sebelah kan, sesuai dengan bentuk usus kita tadi, dia buang kan. Tapi kalau kita tak bisa buat, kita buat memang tak rasa lagi kesan dia. Dan kita dah biasa buat amalan, perut kita ni pun dia tak bisa, kita tak bisa duduk kedudukan gitu kan. Tapi kalau dah ajak dia lagu tu, kita akan rasa kepuasan dia. Habislah takat tu je lah ni. Jadi kita berhenti dekat cara buang air. Jadi tuan-tuan boleh beramal, tuan-tuan rasa senang. Kaki kiri rapat dengan lantai, kaki kanan jengkek sikit. Dia sangat ni. Ada lagi kaedah kata kaki kanan tu dia, kaki kiri tu dia apa dia tampung berat kita kan. Kaki kiri tu dia jungkit sikit. Pun boleh juga. Dia menyengit sikit kedudukan dia. Cukup sekadar tu dulu bacaan kita pada malam ni. InsyaAllah ada masa yang dirizkikan Allah Ta'ala pada masa yang akan datang ni, kita baca lagi. Nak cakap lah pun tak confirm dengan suasana COVID-19 hari ni tak menentu ni sekat ni. Wallahu ta'ala alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.